Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Yahya daripada Unit X8 akan membentangkan tugasan kerja khusus untuk subjek JPPP 1092 di mana saya diminta untuk melaksanakan persembahan secara digital. Baiklah, berikut merupakan soalan tugasan yang telah diberikan kepada saya. Ini merupakan tugasan 2, persembahan secara digital. Ini merupakan isi kandungan pembentangan saya pada hari ini, iaitu yang pertama, terdapat definisi serta konsep pendidikan. Seterusnya, aspirasi pendidikan. Dan yang seterusnya, implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik. Dan yang terakhir sekali, seperti biasa, saya akan membuat kesimpulan tentang apa yang telah saya bentangkan pada hari ini. Baiklah, pertama sekali, seperti mana yang telah kita tahu, kita akan pergi dulu kepada definisi serta konsep pendidikan. Baiklah, pendidikan merupakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi serta interaksi antara individu dengan individu yang lain. Baiklah, antara individu dengan individu yang lain, biasanya kita lihat kepada pendidik iaitu guru dan juga kepada pendengar pendidik tersebut iaitu seperti biasalah anak murid. Seterusnya, pendidikan juga merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran, kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat secara zahir tetapi lebih mendalam lagi seperti pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran serta kebijaksanaan. Empat perkara ini kita tidak dapat dilihatlah secara mata kasar tetapi dia dapat dilihat secara mendalam lah. Tidak dapat dilihat tetapi kita dapat rasakannya secara mendalam. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah bagi mengajar kebudayaan melangkaui generasi. Pendidikan sering berlaku di bawah bimbingan pendidik seperti yang telah saya terangkan antara guru dan juga kepada anak murid. Tetapi pelajar juga dapat mendidik diri mereka sendiri. Bagaimana? Kerana pendidikan merupakan suatu proses pengajaran dan pendidikan boleh berlaku dalam pelbagai situasi formal ataupun tidak formal. Dan perkara ini dapat dilihat daripada pengalaman pelajar itu sendiri kerana pengalaman juga mempunyai kesan formatif terhadap cara seseorang berfikir, merasakan atau bertindak dapat dianggap sebagai pendidikan. Pengalaman ini seperti pengalaman menulis kepada budak-budak kecil yang baru belajar menulis, kita dapat mengajar cara menulis mereka dan itu dijadikan pengalaman dalam hidup mereka dan perkara itu juga dikira sebagai satu pendidikan dalam hidup mereka juga. Di mana contoh lain seperti jika mereka melakukan kesalahan dan mereka menerima hukuman daripada ibu bapa mereka, itu dikira sebagai pengalaman mereka dan juga cara pendidikan lah supaya mereka tidak melakukan perkara kesilapan yang sama. Pendidikan juga bermaksud suatu proses penerimaan dan juga penyebaran maklumat. Baiklah, pendidikan juga merupakan satu proses di mana penyebaran maklumat antara pendidik dan juga pelajar berlaku dan juga proses penerimaan oleh pelajar itu sendiri untuk menerima apa yang telah mereka pelajari. Seterusnya kita lihat kepada aspirasi pendidikan dahulu. Baiklah, aspirasi merupakan elemen penting dalam kehidupan kerana ianya merupakan kayu pengukur dan juga tahap pencapaian seseorang dalam mencapai keinginannya ataupun objektif kehidupan mereka. Dalam aspek pendidikan, terdapat beberapa aspirasi yang telah dibahagikan mengikut lapisan warga yang menerimanya. Secara umum, aspirasi dan hala tuju dunia pendidikan merupakan aspirasi penting yang perlu ada dalam semua lapisan organisasi pendidikan. Beberapa aspirasi tersebut ialah guru menjadi pembimbing dan juga penolong murid dalam kelas maupun luar kelas. Guru menjadi mereka punya mentor ataupun lebih tepat sekali sebagai pendidik lah di dalam kelas. Mereka mengajar mereka di dalam kelas. Jika di luar kelas, mereka menjadi contoh yang baik kepada anak-anak murid mereka seperti melakukan kebaikan, menegur jika melakukan kesilapan di luar kelas.
Seterusnya, guru mendidik murid-murid dan mewujudkan hubungan kuat walaupun berbeza dari segi agama dan bangsa. Di sebalik mendidik murid-murid, guru juga perlu mewujudkan hubungan yang kuatlah, hubungan silaturahim yang kuat di kalangan murid walaupun berbeza dari segi agama dan juga bangsa, supaya hubungan mereka dapat dijadikan sebagai salah satu cara penyampaian maklumat itu berlaku dengan secara tepat dan juga secara kondusif. Yang terakhir sekali, guru perlu membuat perancangan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti biasalah, sebagai seorang guru, kita perlulah sentiasa bersedia dengan apa yang hendak kita ajarkan kepada anak murid. Kita perlu kaji dahulu dengan lebih mendalam dan juga mencari maklumat dengan lebih tepat, supaya proses pembelajaran tidak menjadi kekok dan juga maklumat yang ingin disampaikan dapat disampaikan secara tepat. Dan perkara ini sangat pentinglah kepada semua guru, supaya proses pembelajaran itu berlaku dengan kondusif dan dapat disampaikan dengan betul. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara. Baiklah, terdapat beberapa ciri aspirasi negara yang menjadi pegangan kepada semua warga pendidik di Malaysia. Aspirasi tersebut ialah yang pertama, akses, kualiti, equity, perpaduan dan yang terakhir sekali ialah kecekapan. Baiklah, kita pergi dahulu kepada aspirasi negara yang pertama, iaitu akses. Akses ini merupakan kesamarataan pendidikan kepada semua murid dan juga masyarakat. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kesamarataan itu sangat penting untuk semua murid meskipun berbeza agama dan juga bangsa, bagi memudahkan masing-masing dapat mencapai potensi sebenar dalam diri mereka. Seterusnya, kualiti. Semua murid dapat pendidikan yang berkualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di negara kita, iaitu Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Baiklah, dengan sistem pendidikan yang semakin maju pada abad ke-21 ini, semua kanak-kanak dapat merasakan dan berpengalamanlah dalam mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia. Dan perkara ini kemungkinan akan menjadi standing dengan sistem pendidikan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kita pergi kepada equity. Equity ini ialah sistem pendidikan berprestasi tinggi, iaitu menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, meskipun di dalam kampung, luar bandar ataupun di bandar, jantina atau latar belakang sosioekonomi pelajar tersebut. Meskipun mereka kaya ataupun miskin, semua itu tidak dikiralah jika kita cakap tentang pendidikan. Semua dapat sama rata, meskipun mereka ni kaya ataupun miskin. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar. Seterusnya, perpaduan. Guru memberi didikan awal dalam memupuk semangat perpaduan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Baiklah, guru bertanggungjawab untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid bagi mewujudkan satu keadaan yang harmoni lah, dan melahirkan lagi ramai pelajar yang lebih sayang akan negara. Seterusnya, kita pergi kepada kecekapan. Kecekapan ini ialah sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Guru perlu ada beberapa asas kemahiran dalam proses kecekapan ini, iaitu teknik pedagogi dan juga teknologi digital. Seterusnya, kita pergi kepada aspirasi murid dalam pendidikan. Bagi setiap murid, beberapa aspirasi perlu menjadi capaian dalam proses pembelajaran mereka supaya menjadi murid yang cemerlang dalam semua aspek pendidikan. Antara aspirasi murid dalam pendidikan ialah yang pertama, pengetahuan.
Setiap kanak-kanak perlu menguasai literasi dan numerasi. Mereka perlu menguasai kemahiran literasi dan numerasi. Seterusnya, kemahiran berfikir. Kanak-kanak perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif, iaitu berfikirlah. Mereka perlu mahir dalam berfikir secara di aras tinggi supaya mereka dapat mencapai potensi sebenar mereka. Seterusnya, kemahiran memimpin. Kebolehan untuk memimpin. Baiklah, murid perlu mempunyai satu keyakinan dan juga kecakapan dalam mengawal keadaan. Mereka perlu ada satu keyakinan lah. Sekiranya mereka kurang yakin dalam kehidupan mereka, kemungkinan untuk mereka tidak mencapai potensi sebenar mereka itu sangatlah tinggi. Kemudian, kemahiran dui bahasa. Menguasai bahasa sekurang-kurangnya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Untuk setiap murid di Malaysia, kita mengharapkan mereka supaya dapat menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ini dapat menunjukkan betapa majunya masyarakat di Malaysia ini kerana dapat menguasai dua bahasa tersebut, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jika mereka boleh menguasai lebih banyak bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Perancis dan bermacam-macam lagi bahasa, itu merupakan satu kebolehanlah untuk mereka. Kemudian, etika dan kerohanian. Menyediakan murid untuk mendepani cabaran dan masa depan. Kemudian, yang terakhir sekali iaitu ideologi nasional, iaitu melahirkan murid yang bangga menjadi rakyat Malaysia. Ini seperti yang telah saya terapkan tadi, iaitu semangat patriotik. Mereka haruslah bangga dan menjaga jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Bagi seorang guru yang berjiwa pendidik, melahirkan murid yang cemerlang dalam pelbagai aspek merupakan hasrat penting dalam hidupnya. Walaupun banyak halangan dan cabaran yang perlu ditempuhinya, akan tetapi dijuangkan juga demi menjadikan generasi yang akan datang berjaya dalam semua kriteria kehidupan. Oleh itu, terdapat beberapa implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik ini, iaitu guru yang berjiwa pendidik akan melahirkan modal insan guru yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbangkan bakti kepada negara. Seterusnya, guru dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP dengan lebih mudah. Implikasi berikutnya ialah membentuk guru yang seimbang dalam aspek keguruan, di mana mereka menguasai pelbagai kemahiran dalam mendidik, iaitu teknologi, kemahiran pedagogi dan macam-macam lagi kemahiran. Kemudian dia menjadi hala tuju kepada guru untuk menjadi guru yang mempunyai ciri-ciri guru cemerlang. Dan yang terakhir sekali, guru menikmati laluan kerjaya yang terbaik kerana mereka tahu laluan yang telah mereka lalui itu ialah laluan yang betul. Dan cara mereka mengajar murid-murid ialah cara yang terbaik untuk dilakukan. Kesimpulan yang kita boleh dapatkan daripada pembentangan tersebut inilah, guru perlu berusaha dalam menjadikan sistem pendidikan masa kini sebagai sebuah sistem yang sesuai dalam era revolusi perindustrian 4.0 bagi para pelajar. Kini, ramai pelajar yang semakin bijak pandai berikutan perkembangan teknologi di mana guru perlu mendebani cabaran ini dan menyelesaikannya. Usaha dan tekad guru sebagai guru berjiwa pendidik perlu diterap dalam diri semua guru dalam melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik maupun kurikulum dan seimbang dalam aspek jeris. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.